kita nak cakap politik pula, Wabi. Pakatan Harapan ni 3 parti. PKR, DP dan Amanah. UMNO sekarang dalam keadaan kritikal. UMNO mesti berlapang dada jika dia meneruskan dalam kerajaan darurat ini. Tak tahu apa lagi keburukan akan berlaku. Kemungkinan pemimpin UMNO juga akan ditangkap lagi, akan dituduh rasuah lagi bagi melemaskan dia. Tetapi cara yang paling terbaik sekarang ini memang kerajaan Muhyiddin dah hilang majoriti. Ada setengah pihak menteri dalam kerajaan Muhyiddin kata, dia masih lagi berkuasa kerana dia ada 108, Pakatan Harapan 91, 17 tu bebas. Jadi pada saya, kalau UMNO lah datang berjumpa dengan Pakatan Harapan, khasnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk keluar daripada Perikatan Nasional dan menyokong kerajaan PH ni, apa pendirian Amanah? Setuju atau tidak? Ini soalan cukup malam ni lah. Baik, kita bila datang ke peringkat itu kita akan bincang. Tapi sekarang ini di peringkat individu kita tidak ada masalah. Individu daripada UMNO atau mana-mana kumpulan yang datang nak menyokong. Kita sekarang ni kita berdiri di atas 108. Dan bila mengundi di Parlimen, kita dapati rakan-rakan daripada Sabah, Warisan dan Pejuang, mereka bersama dalam hal menolak kerajaan Muhyiddin ini. Bahkan pada hari terakhir bacaan kali ketiga belanjawan negara, orang menganggap hari itu dah pemerintah ni sudah boleh jatuh. Sebab ada di kalangan wakil rakyat UMNO dikatakan nak beri sokongan. Saya pun mendengar begitulah. Tapi mereka tidak jadi memberi sokongan. Hanya sekarang baru kita lihat sudah 3 orang. 3 lah dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Sudah 3. Artinya 3 kita sudah majoriti. 3 itu kalau balik ke kursi pembangkang jadi 111. 111. Jadi kalau ada individu UMNO, soal parti UMNO nak datang itu kena buat perbincangan di peringkat PH. Tapi individu kita tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah apa-apa Sebab saya lihat sekarang ini, Wabi kata tadi masih lagi bertahan dengan 108 pembangkang. Dan sekarang 3 lagi dan tentu tidak, kalau tidak kerana darurat, kalau tidak kerana digantung Parlimen, bersidangan Parlimen bulan 4 nanti, mereka akan duduk di sebelah sana, 113. Jadi Wabi punya pandangan apa pendirian Muhyiddin? Kalau kita ada majoriti sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim taklah menghadap Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Saya bukan mahir dalam perlembagaan, tapi saya tidak tahu apa halangan untuk berlaku pertukaran kerajaan sekarang sebelum tamatnya yang disebut darurat itu. Dan darurat itu dikatakan dalam kenyataan daripada istana boleh tamat bila-bila masa mengikut kesesuaian dan recommendation daripada pemerintah lah utama sekali. Jadi kalau kita dah cukup bilang, macam mana Muhyiddin nak menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri yang ada legitimate, yang ada sah sekarang ini? Asabiah, absahannya. Keabsahan, absah. Jadi yang di Pertuan Agong, saya yakinlah akan menjalankan tugas Seri Paduka Baginda dan boleh menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang untuk membawa sokongan itu. Dan kenapa nak tunggu sehingga bulan 8 yang akan datang? Kepincangan akan berlaku lebih banyak lagi. Minority government ini nak memerintah. Adakah pegawai-pegawai kerajaan akan menghormati mereka? Sekarang pun saya ragu. Berlaku berbagai-bagai perkara dalam pegawai kerajaan sekarang. Kita tengok dalam Jabatan Kastam, kita tengok dalam hal polis yang terlibat dalam skema, kita tengok berbagai-bagai perkara lagi. Saya nampak ini di antaranya, puncanya pegawai kerajaan tidak menghormati menteri-menteri yang ada ni. Saya bukanlah orang yang cerdik bila saya masuk kementerian. Saya tidak tahu. Tapi mereka bersedia membimbing saya. Bersama-sama berbincang. Misalnya nak buat defense white paper. Ambil masa 1 tahun. Bincang, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke negeri ini. Dan mereka sentiasa memberi pandangan-pandangan. Sebab mereka tahu kita ni bukanlah seorang yang hebat sangat. Tapi kita menang, kita dapat mandat pada rakyat, dapat kerajaan menghormati kita, berbincang bersama. Saya
sangka pegawai kerajaan sekarang tak hormat kerajaan yang ada ni. Sebab dia tahu ini tembok atap. Ini adalah backdoor. Jadi dia hanya berpura-pura saja hormat di hadapan itu. YB, selama YB duduk di Kementerian Pertahanan lebih daripada 22 bulan, YB dah tahu apa masalahnya. Apa cerita yang sebenarnya, kapal tak sampai, helikopter tak sampai, duit dah dibayar. Itu bila saya duduk situ, di antaranya dalam kabinet kita minta Tan Sri Amrin Buang, jawatan kuasanya itu siasat dulu Kementerian Pertahanan. Ya. Jadi dah sampai dah kepada siasatan itu dan sampailah kepada nak ambil tindakan-tindakan selepas itu. Ya. Dan nak ambil tindakan-tindakan, saya tidak lagi menjadi menteri. Diserahlah kepada Menteri Pertahanan sekarang. Karena hasil siasatan itu, hal lem swap, pembelian helikopter, pembinaan kapal, semuanya itu telah siap di bawah jawatan kuasa khas ini. Dan saya yakin Menteri Pertahanan sekarang telah membaca laporan-laporan itu. Dan apa tindakan seterusnya serah kepada Kementerian Menteri sekarang lah. Tapi yang Bapak, saya nak tanya satu. Rakyat pun nak tanya ni. Ada tuduhan itu palsu, tidak tepat, tersasar atau ada kebenarannya? Ada kebenaran. Ada kebenaran. Kebenaran misalnya kenapa terlalu lewat pembinaan kapal kita di Lumut. Ya. Di mana berlaku kelemahannya. Jadi Tan Sri Amrin Buang telah membuat siasatan termasuk dalam bentuk forensik siasatan itu. Dan wang itu sepatutnya digunakan tempat ini, kenapa digunakan dibayar ke tempat lain, semuanya itu. Jadi laporan itu telah ada kepada Menteri Pertahanan sekarang. Dan serahlah kepada kerajaan Tan Sri Mahyudin Yassin untuk bertindak atau tidak. Atau bagaimana nak selesaikan masalah pembinaan kapal kita di Lumut itu. Itu dalam ingatan YB, sekarang. sebagai mantan Menteri Pertahanan, berapa Menteri Pertahanan yang terlibat? 1, 2, 3? Saya tidak suka menuduh lah. Saya nak tahu berapa. Dia sejak daripada zaman Kementerian awak. Najib dulu. Ya, Menteri Pertahanan. Zaman Daik Hamidi. Ya. Zaman Syamuddin. Sama ada mereka sebagai menteri terlibat atau tidak, itu serah kepada jawatan kuasa penyiasat. Tapi berlaku di zaman itu. Oh. Itu di zaman itu. Jadi nak kata menteri terlibat atau tidak, saya tidak berani membuat tuduhan-tuduhan lah. Ya. Itu serah kepada Tan Sri Amrin Buang yang telah membuat penyiasatan itu. Maknanya sekarang rakyat mesti mendesak kepada kerajaan untuk mendedahkan apa laporan yang dibuat oleh Amrin Buang, supaya jangan tersimpan di dalam peti besi dan menjadi busuk. Rakyat sekarang ini nak tahu sangat siapakah penyamun, penyangak dan perompak di Kementerian Pertahanan yang menyebabkan negara berbilion juta ringgit hilang begitu saja. Jadi saya rasa ini kot yang dikhawatiri oleh mereka. Jika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, perkara ini akan diteruskan pembongkarannya. Jadi walau mana-mana pun terserah kepada laporan Amrin Buang itu untuk didedahkan, baru kita boleh menghakimkan, atau SPRM mengambil tindakan wayak.